بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung surah Asy-Syu'ara ayat 99 sehingga 104 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Ayat 99. Dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa. Muslimin dan muslimat, ayat ini masih lagi berhubung kait mafhumnya dengan ayat-ayat sebelum yang telah kita baca. Bagaimana mereka yang kufur ini, wa junudu iblis yang telah kita baca, bersama dengan tentera-tentera iblis mereka, fakubakibu fiha hum wal ghawun, mereka jatuh bangun tertiarap di dalam neraka. Tu kita dah baca hak lepas. Malam ni adalah beberapa ayat-ayat yang menunjukkan pengakuan yang sudah terlambat, penyesalan yang tiada gunanya,
di mana manusia-manusia yang menentang Allah ini, mereka mula membuat pengakuan yang tiada guna dah. Bermula ayat 99 ini, wa ma adallana illal mujrimun, kata mereka. Iaitulah tiadalah yang menyesatkan kami, melainkan golongan yang berdosa. Baru nak mengaku bahawa barulah mereka sedar bahawa di dunia dahulu mereka telah disesatkan oleh golongan-golongan yang amat jahat, yang berdosa, yang fasik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan sesat ini, tuan-tuan muslimat, adalah golongan yang Rasulullah pernah peringatkan di dalam hadis Muslim yang sahih, bahawa di antara sifat mereka, jaga ni hadis, antara sifat golongan penyesat ini yang kita mesti berhati-hati. Nabi sebut dalam hadis Muslim, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka akan mengeluarkan fatwa, pandangan, bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Mereka bercakap tentang Islam tanpa ada ilmu. Ini salah satu ciri puak-puak penyesat. Lalu Nabi sebut dalam hadis itu, fadallu wa adalluk. Mereka itu sesat dan mereka itu menyesatkan. Dua di situ. Fadallu, mereka itu sesat dah. Wa adalluk, dengan kesesatan itu mereka sesatkan orang lain. Sebab itu kita hidup mesti boleh menilai mana hak betul, mana tak betul, sebelum kita menjadi manusia-manusia yang menyesal tak ada guna dah. Kita mesti faham bahawa bagi orang-orang yang beriman, antara benda yang dia paling risau, paling dia takut, ialah kesesatan. Sekadar sesat jalan di lebuh raya, tak ada hal tuan-tuan. Wis kita ada, boleh tanya orang. Tetapi sesat tak jumpa jalan ke akhirat, jawab dia neraka. Kita mesti bila kita hidup dapat memahami dan mengenali golongan-golongan ini, kerana kalimah sesat amat ditakuti oleh orang beriman, sebab akan memesongkan mereka dari jalan yang sebenar-benarnya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kita di dalam Al-Quran banyaknya cerita orang-orang yang sesat tetapi rasa dia betul. Sama macam di dunia. Ramai orang yang telah tersesat dari jalan yang sebenarnya, tapi dia rasa dia betul. Samalah Allah cerita. Antaranya ucapan Fir'aun, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ini ucapan Fir'aun dalam Ghafir ayat 20 lebih. 27 kalau tak silap. Bagaimana Fir'aun menyebut
Wa ma ahdikum 27, 28 begitu. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tak adalah aku ini, kata Fir'aun, melainkan aku ahdikum. Aku nak tunjuk kamu jalan sabilar rasyad, jalan yang lurus. Siapa cakap tu? Fir'aun. Ayat 28 Ghafir, juzuk 24. Allah Ta'ala sebut, Fir'aun sendiri menyebut bahawa dia membimbing rakyatnya ke jalan yang lurus. Sedangkan dalam ayat yang lain, faqala ana rabbukumul a'la. Boleh terimakah dalam surah An-Nazi'at juzuk Amma juzuk 30 antara ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang paling tinggi. Boleh terimakah manusia yang mengaku dia Tuhan, yang bulu hidung dia pun dia tak boleh nak buat, tapi kerana kesombongan, keangkuhan, dia mengaku dia Tuhan, tiba-tiba nak bimbing manusia ke jalan yang lurus, sedangkan orang tahu dia melakukan pembohongan, penipuan terhadap kaumnya dengan dia mengaku dia Tuhan dalam keadaan dia ada sedikit kuasa. Tuan-tuan, dalam surah Taha ayat 70 lebih, surah Taha, Allah kata, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun itu, kata Allah, adalla qaumahu, dia telah sesatkan kaum dia, wa ma hada, dia tidak memberi petunjuk. Allah sebut dalam surah Taha, dan ayat ini menafikan pengakuan dia di dalam surah Ghafir bahawa dia sabilar rasyad, dia pimpin rakyat ke jalan yang lurus. Pimpin apa lagu tu? Mengaku Tuhan, tolak Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab itulah kita mesti bijak melihat, bukan dengan mata kasar kita semata-mata, tetapi mata hati kita, mana intan, mana kacau, mana hak, mana batil. Kerana sesungguhnya, terutama di akhir zaman, tuan-tuan perhati tengok, kita hidup sekarang ni akhir zaman. Akhir zaman ni, tuan-tuan muslimat, tengoklah kebiadaban manusia terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada individu, rakyat negara kita Malaysia yang mencabar enakmen syariah jenayah di negeri Kelantan. Cabar. Tak puas hati. Walhal enakmen jenayah syariah nak kawal penduduk, nak kawal rakyat supaya hidup dalam keadaan ada syariat. Tak, dia cabar. Dan dia dengan berani menyebut bahawa dia menjadi imam kepada suaminya. Oh, main tuan-tuan, teror. Semayang dia jadi imam pada suami. La ilaha illallah. Ni akhir zaman, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Tu baru sikit, belum lagi yang tersembunyi, ajaran yang entah apa-apa yang mencabar akan keagungan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang-kadang datang daripada golongan yang mengaku Islam. Sebab itulah Allah turunkan Quran dengan penjelasan tibian yang cukup jelas. Antaranya firman Allah untuk jadi pedoman kita. Ayat 153 Suratul An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la
tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ingat ayat. Pegang elok-elok. Ayat 153 Al-An'am. Allah Ta'ala ajar. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah kata, dan inilah dia. Sirati, jalan aku. Sirati, jalan aku. Mustaqiman, jalan aku ini mustaqim, lurus. Ulama tafsir bahas, bila Allah sebut sirati, jalan aku, ulama tafsir kata dua. Pertama, Al-Quran. Kedua, Islam. Ini tafsir. Bila Allah kata, inilah jalanku yang lurus, mustaqimah, maka sirati itu dua. Pertama Islam, kedua Al-Quran. Tuan, ya Allah, ya Tuhan. Apalah nak pening-pening kepala sampai kita tak nak ikut Islam. Sampai kita nak ketepikan dasar-dasar Al-Quran. Sampai kita letak makeup yang berbagai-bagai terhadap Islam dan Al-Quran. Sedangkan Islam dan Al-Quran itu tidak perlu di make-up-make-upkan lagi mengikut cara barat, melainkan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di rumah kita ada Al-Quran. Di tangan kita 30 juzuk Al-Quran. Membacanya penuh rahmat. Membacanya dikurniakan rahmat. Lupakah tuan-tuan muslimat dengan kisah seorang sahabat Ansar? Sekejap lagi saya patah balik 153 Al-An'am, tak habis lagi. Saya nak kona sekejap kepada kisah seorang sahabat di kalangan pemimpin Aus, namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Dia ni Aus. Dia menerima Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengirim Mus'ab untuk berdakwah di Makkah, di Madinah 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Maka di antara yang terima Islam dia ialah Usaid bin Khudair. Saya nak cerita Quran, tuan-tuan. Jangan tinggal baca Quran. Kita sering menyebut kita nak hidup dalam rahmat. Kita nak hidup dalam kasih belai Allah. Quran jangan tinggal baca. Usaid bin Khudair satu hari, satu malam, dia baca Quran. Baca kisah ni dalam Ashabur Rasul, sebuah kitab, ada 3 jilid yang dikarang oleh Mahmud Al-Misri, kitab yang berjudul Ashabur Rasul, kisah para sahabat, ada 3 jilid. Usaid bin Khudair satu malam dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tiba-tiba dia mendengar kuda di luar rumahnya melompat-lompat dan menjerit-jerit. Kuda tu macam histeria. Usaid memberhentikan bacaan dia. Bila dia berhenti baca, kuda pun diam. Senyap kuda dia. Kemudian dia sambung balik baca. Dia sambung balik baca, kuda dia melompat lagi. Melompat lagi kuda dia. Kali kedua dah. Dia pun naik seram. Awal pula kuda, lalu dia berhenti. Dia berhenti pula kuda tu. Dia sambung baca, kali ketiga. Melompat lagi kuda. Kali ni tutup Quran lena, takut. Macam kita lah dah.
Tengah duk baca Quran, tengah malam bunyi kerusi lah apa, pakai lena dah, tak baca dah. Tuan-tuan, besok jumpa Nabi, sembang dengan Nabi, apa cerita? Nabi senyum, Nabi kata waktu kau baca, malaikat turun. Tu dia kata Quran. Usaid bin Khudair waktu dia baca, malaikat turun punya ramai. Menyebabkan kuda dia nampak. Tu yang kuda tu melompat. Maka Nabi kata kalau kau baca sampai pagi, jawab dia kuda tu tak berhenti melompat, silap-silap breakdance terus. Ni nak sebut rahmat baca Quran. Rahmat. Allahu Akbar. Sebab itu saya selalu pesan, tuan-tuan, bila dengan Quran ni, apa dia benda besar yang kita kena tengok pada Quran? Quran ialah mu'jizat. Yang tu big frame dia. Bukan sekadar Quranan Arabian, bukan sekadar Quran dalam bahasa Arab, tetapi Quran itu mu'jizat. Itulah yang kita mesti pasak di dalam hati kita. Dan saya selalu pesan, kalau dapat baca Quran sebelum masuk fajar. Subuh 6:02 minit, kita baca Quran 5:30 pagi, baca Quran. Kerana baca Quran sebelum fajar disaksikan malaikat. Besar pahala dia. Besar ganjaran dia. Masyhuda, disaksikan oleh malaikat. So kalau boleh jadikan habit sebelum subuh, walaupun 5 minit. Kadang-kadang kita terlajak juga kan. Kadang-kadang 5:40 baru bangkit, terlajak juga. Mandi-mandi tengok 5:55. Nak tahajud dah tinggal 7 minit. Jawab dia, ambil Quran baca. Walau 5 minit. Janji sebelum masuk fajar. Untuk jadikan kebiasaan membaca Al-Quran. Sebelum masuk fajar. Masyhuda, kata Allah, disaksikan malaikat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Maka balik pada 153 Al-An'am, wa anna hadza sirati. Sirati itu ialah Islam dan Al-Quran. Lalu Allah kata mustaqimah, dia lurus. Fattabi'uh, kamu ikutlah. Ikut Islam yang betul, bukan Islam ala Amerika, bukan Islam yang dikosmetikkan, bukan Islam ikut kepala otak kita sampai perempuan menjadi imam bagi lelaki. Itu bukan dia. Islam yang Nabi ajar. Allahu Akbar. Maka Allah kata fattabi'uh. Kemudian setelah Allah perintah, Allah turunkan pula larangannya. Wala tattabi'us subula. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain daripada dua jalan tadi, Al-Quran dan Islam ini. Nescaya kalau kamu ikut jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, nescaya kamu akan bercerai-berai, an sabilih, kembali pada mufrad. Tadi Allah sebut subul, wala tattabi'us subula. Subul, as-subul makna jamak, jalan-jalan. Jangan ikut jalan-jalan yang lain daripada sabil. Sabil mufrad, satu. Apa dia? Islam hak Nabi ajar itulah. Quran yang Nabi tinggal itulah. Jangan kamu ikut yang lain. Kamu ikut hak lain, kamu akan berpecah belah daripada jalan yang satu. Sesat habis. Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Islam meminta kita menjadi penganutnya yang setia, yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Islam. Dia bukan jenis demands obedient, memaksa kesetiaan. No. Islam tidak pernah ajar kesetiaan itu dipaksa. Kalau tuan-tuan belajar ilmu pengurusan, ilmu leadership, kepimpinan. Saya belajar dulu, management and leadership. Antara subjek kita belajar dalam leadership kepimpinan
ialah jenis-jenis kepimpinan. Dan di antara jenis-jenis kepimpinan yang tak elok ialah demands obedient. Kamu memaksa orang untuk taat kepada kamu. Itu tak elok. Kamu kerah orang, contohlah bebas-bas, kamu kerah orang, orang tak redha, orang tak rela. Itu kepimpinan yang tidak elok. Demands obedient tidak elok. Dalam ilmu kepimpinan, dia mesti loyal. Pengikut dan pemimpin, pengikut memberikan kesetiaan. Ini pemimpin yang baik. Bagaimana Islam pun begitu. Dia tidak ada satu bentuk memaksa, tak ada. Dia minta kita supaya loyal dengan penuh keikhlasan, loyalty kita, kesetiaan kita kepada Islam adalah merupakan tanggungjawab saya, tuan-tuan muslimat, seluruhnya kepada Allah. Once kita break the rule, Allah marah. Once kita langgar border dia, Allah marah. Contoh. Mari tengok contoh. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat satu lagi. Nama dia Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini sepupu Nabi. Belah mak, sepupu Nabi. Abang ipar Nabi ada seorang syuhada Uhud, Abdullah bin Jahsy. Itu abang ipar Nabi. Baik, kita nak cerita Islam menuntut loyal, kesetiaan. We have no choice. Kita tak ada pilihan. Melainkan mesti loyal, taat kepada Islam. Kita tak ada pilihan. Dalam bab akidah, iman, taqwa, kita tak ada pilihan. Dalam bab lain, you boleh pilih. Kita boleh pilih. Nak mengundi, you nak pangkah mana, you punya pasal. You boleh pilih parti mana you nak pangkah. Ini dalam bab dunia untuk memilih pemimpin. Dalam bab Islam, yang kamu pangkah tu kamu jawablah dengan Allah. Dalam bab Islam, akidah, dia tak ada pilihan. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu. Dia ni perempuan bangsawan. Dia ada sengatlah, dia perempuan bangsawan. Satu hari, lagi tengok ayat dalam surah Al-Ahzab. Nabi perintahkan dia, Nabi keluar arahan supaya dia kahwin dengan Zaid bin Harithah. Perintah berkahwin. Siapa punya perintah? Rasulullah. Punya Nabi sayang pada Zaid, sampai jodoh pun Nabi tolong cari. Bahkan Nabi pernah menukar Zaid bin Muhammad. Punya Nabi sayang. Harithah tu Nabi buang. Lalu Allah tegur di awal surah Al-Ahzab. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka. Maka Nabi tukar balik Zaid bin Harithah. Sayang, anak angkat. Zaid bin Harithah syuhada di Medan Mu'tah di Jordan. Tuan-tuan boleh ziarah makam dia. Alhamdulillah saya sampai dah menziarahi makam Zaid bin Harithah di Mu'tah, di Jordan, syuhada Mu'tah. Baik. Zainab, dia ni perempuan bangsawan. Bukanlah dia ujub dengan keturunan dia, tidak. Tetapi adalah sikit perasaan. Sebab Zaid ni kan bekas hamba. Begitu. Bukanlah dia ujub, tak. Kita menyangka baik, dia isteri kekasih Allah. Akhirnya, ni waktu belum kahwin lagi dengan Nabi. So Nabi perintahkan dia kahwin dengan Zaid. Kita nak tengok satu poin besar. Apa dia? Tak nak sesat, loyallah kepada Islam. Taatlah kepada Islam. Jangan cakap banyak, selamatlah. Yang sesat ni pasal cakap banyak. Maka Zainab enggan. Pada peringkat awal, Zainab tidak mahu. Sebab kata tafsir, tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Ibnu Katsir, semuanya menyebut
Zainab ni dia perempuan bangsawan, so dia rasa bukanlah dia ujub. Tak. Macam tak kena lah begitu. Sebab Zaid ni budak hamba, bekas hamba. Status tu faham tak? Tapi pasal Nabi suruh, dia tak nak. Peringkat awal dia tak nak. Lalu Allah menegur Zainab. Maka turunlah 36 Suratul Ahzab. Ketika Zainab enggan berkahwin dengan Zaid, maka Allah tegur Zainab. Yang menjadi dasar hidup saya, tuan-tuan muslimat, seluruh orang beriman, inilah dasar hidup. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahu akbar. Turunlah ayat 36 Al-Ahzab menegur Zainab dan memberi panduan kepada kita. Ketika Zainab tidak mau kahwin dengan Zaid, sedangkan perintah berkahwin datang dari kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah yang tidak boleh dibantah. Sebab ni Nabi. Kamu nak bantah apa? Ni Nabi, Rasul. Maka Allah tegur. Allah kata, tidaklah patut bagi seorang lelaki yang mengaku beriman, dan tidak pula patut bagi seorang perempuan yang mengaku mukminah, ada apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu hukum dan keputusan, tiba-tiba mereka ada khiyar, mereka ada pilihan lain. Tak boleh. Tak boleh. Allah sebut tu dasar hidup. Bila Allah dalam kes ayat ini turun, tentulah kerana Zainab binti Jahsy. Asbab dia. Allah kata tak boleh. Once Rasul aku suruh, kena buat. Kamu tidak ada pilihan. Khiyar. Khiyar makna pilihan. Kamu tidak ada pilihan apabila Allah dan Rasul telah menentukan hukum dan keputusan. Rasul aku suruh kamu kahwin dengan Zainab, dengan Zaid, kahwin. Oh, kamu tak nak? Tak boleh, kata Allah. Tak boleh. Itu hukum, kena faham. Allah dah menetapkan dah apa pun. Nak merintah macam ni, nak berpakaian macam ni. Kalau awak jadi pemimpin, memerintah, awak kena bersikap adil. Awak tak boleh bias. Awak tak boleh jadi pemimpin yang menyebabkan orang jadi marah. Tak boleh. Mana hak orang kena bagi. Sebab Allah pesan suratul Maidah ayat 8. Penutup ayat 8. Suratul Maidah. Kita baca ayat ni. Kita pesan kepada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin negeri. Allah kata apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ingat. Ingat wahai pemimpin negara atau negeri. Allah kata apa? Allah kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Allahu akbar. Takut tuan-tuan. Kata Allah, janganlah disebabkan kebencian kamu kepada sesuatu kaum, kamu benci dekat puak tu, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Ni Allah pesan. I'dilu. Berlaku adillah. Kerana berlaku adil itu hampir kepada takwa. Kita pesan ayat ni kepada pemimpin negara dan pemimpin negeri. Bahawa itu memanglah jadi suatu perkara lumrah. Ada yang kita suka,
ada yang kita tak suka. Allah Ta'ala sebut, jangan sebab kamu benci satu puak, maka kamu tidak berlaku adil. Jangan. Ni Allah pesan. Kalau itu hak dia yang kita mesti bagi, bagi. Walau mungkin dalam konteks negara kita, demokrasi berparlimen, konteksnya ialah kita berlainan parti. Itu obvious, benda biasa. Pilihan tuan-tuan, pilihan saya, pilihan tuan-tuan dan pilihan rakyat Malaysia. Apa yang kamu pilih, kamu jawablah dengan Allah. Tetapi tidak boleh disebabkan kamu tak suka, boleh jadi tak sebulu dengan kamu, boleh jadi bukan sama parti dengan kamu, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan, kata Allah. Apa hak dia, bagi. Itu dia. Sebab itu kita ucap tahniah kepada kerajaan negeri Kedah yang mengumumkan peruntukan yang sama walaupun ada 3 pembangkang. Ambil. Itu hak Allah aja. Walaupun berlainan parti, kena faham. Ini Islam aja begitu. Termasuk Kelantan juga memberi peruntukan yang sama kepada 2 adun pembangkang. Ini Islam. Jangan sebab kamu benci, kamu tidak berlaku adil. Jangan. Berdosa kita. Jenuh nak jawab, wahai pemimpin. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, yang paling berat disoal di akhirat ialah para pemimpin. Ingat, kalau kita berkuasa, jangan buat naya kat orang. Mana hak orang, bagi. Mana hak rakyat, bagi. Itu hak dia, dia pilih. Lantak kita kena bagi. Macam tu kita mesti memahami kaedah, prinsip dan dasar. Jangan sebab benci, kita tidak berlaku adil. Tak boleh. Allah kata, i'dilu. Berlaku adillah. Oh jangan, bukan mudah tuan-tuan. Sebab itulah Abu Zar, Nabi warning dia ketika Abu Zar minta nak jadi gubernur. Nabi tak bagi. Sebab beratnya jadi pemimpin. Jangan ingat seronok, tanggungjawab besar, terpikul atas kepala kita. Silap kita 1 sen, kita selewengkan hak rakyat, 1 sen saja, jenuh jawab di akhir. Jangan. Buatlah elok-elok dan kita sentiasa mendoakan. Semoga Allah mengurniakan taufik, hidayah, petunjuk bila mana kamu memimpin rakyat. Itulah doa kita. Dalam keadaan kita mau rakyat hidup dalam keadaan baik, hak ditunaikan. Ini dasar. Allah Ta'ala kata, apabila Allah dan Rasul telah menentukan sesuatu, kamu tidak ada pilihan lain. Maka Zainab binti Jahsy, Nabi bacakan ayat itu, makanya dia akur. Akhirnya dia kahwin. Sebab Allah dah tegur. Tapi biasalah hati tak berapa nak syok, akhirnya bercerai. Bercerai, habis iddah, Nabi lamar dia dan dia menjadi isteri Rasulullah. Nak sebut apa tuan-tuan? Nabi lamar sebab Nabi mengajar hukum, iaitu boleh kahwin sepupu. Zainab tu sepupu Nabi. Maka bila Nabi lamar, Nabi ajar hukum boleh kahwin dengan sepupu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, maka orang beriman cukup takut dengan perkataan sesat. Dan Allah tutup ayat 36 dalam surah Al-Ahzab. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang durhakakan Allah dan Rasulnya, faqad, maka sesungguhnya, dhalla, dia telah sesat. Dhalalan, 2 kali sesat. Pertama dhalla, kedua dhalalan, ketiga mubinah. Mubin makna clear, jelas. Siapa yang bantah Allah dan Rasul, faqad. Faqad lagi, faqad tu taukid, penegasan. Maka dia dhalla, sekali dhalal, sesat. Dhalalan, 2 kali dah, 2 kali sesat. Mubina, mubin makna clear, jelas dia sesat. Bila dia bantah Allah dan Rasul. Jaga elok benda ni. Dalam keadaan kita hidup, apa pun cabang hidup kita, jangan kita lempar Islam jauh daripada hidup kita.
Jangan kita buang Allah dan Rasul jauh daripada hidup kita. Sedarlah bahawa orang-orang yang sesat, kalau mereka sedar, maka itu adalah rezeki hidayah petunjuk. Al-Quran menceritakan, ada tak golongan yang akhirnya tersedar? Ada. Puluh tahun duduk dalam kesesatan, tetapi akhirnya tersedar. Kenapa? Sebab hati bersedia untuk berubah. Penting pula hati. Bekas tu, Sayyidina Ali kata, hati ini adalah bejana, bekas-bekas Allah. Maka ilmu hidayah, kata Ali, ilmu takkan duduk dalam hati yang berkarat, dalam bekas yang berkarat. Ini ucapan Sayyidina Ali. Maka hati itu kena bersihlah, baru boleh dia datang. Itulah yang Allah cerita berpuluh tahun ketika Hud melaporkan kepada Nabi Sulaiman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Laporan Hud kepada Nabi Sulaiman antaranya ialah wajadtuha, aku telah mendapati dia, perempuan lah, iaitu Balqis, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, menyembah matahari. Puluh tahun punya sembah matahari. Naik matahari aja sembah. Nak terbenam matahari sembah. Balqis dilihat oleh Hud, buat lapor. Akhirnya bila hati bersih, mungkinlah penangan dia baca surat tu kan. Dalam surat tu kan ada kan, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ringkas surat. Mungkinlah waktu Balqis dapat surat, lalu menteri dia keliling dia, burung itu jatuhkan surat, dan burung itu berundur dan terbang pula. Maka Balqis tengok. Ada satu riwayat, saya tidak pasti, wallahu a'lam kuat mana riwayatnya. Ada yang sebut ketika mana Hud nak beredar, dia berundur dulu ke belakang 3 langkah baru dia terbang. Adakah itu jadi benda yang kita biasa buat kalau kita menghadap Tuanku Sultan kan? Kita bukan boleh main reverse gear ikut suka kan, dia ada undur dia tu, ada step dia. Orang-orang pergi istana dia tahulah, bukan boleh main kona start motor belah ya. Tak boleh, depan kita Tuanku Sultan, kena hormat dia. Maka 3 step barulah kita beredar. Wallahu a'lam, saya tidak pasti kuat mana riwayat yang menyebut Hud buat begitulah. Dia jatuhkan surat tu depan permaisuri Balqis, kemudian sebelum dia terbang, dia 3 step baru dia terbang. Wallahu a'lam. Saya tidak pasti riwayat itu, tapi ada disebut begitu. Baik. Mungkinlah bila dia ambil surat tu, kan, menteri dia datang, lalu dia kata innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mungkinlah bismillahirrahmanirrahim itu telah melembutkan hati dia. Sebab dia kenal dah Allah waktu itu dengan nama Allah. Tu kata penangan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mungkinlah waktu tu, dan akhirnya berlakulah episod dia datang ke negeri di bumi Palestin. Akhirnya dia melihat istananya sendiri yang telah dimodifai oleh Nabi Sulaiman. Qila ladkhulis sarh, masuklah kamu, kata Sulaiman, ke dalam istana ini. Walhal yang tu singgah sana dia, yang orang tua tu angkat dengan izin Allah tu, baca ayat 40 suratul Naml. So bila sampai singgah sana tu, Nabi Sulaiman modify buat macam mana? Lantai itu dia modify, nampak daripada jauh macam air laut berombak. Allahu Akbar. So bila dia sampai, Nabi Sulaiman welcome dia. Nabi Sulaiman kata, masuk dalam. Qila laha dkhulis sarh. Ayat berapa? 44, 6. Dia pun masuk.
Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Lalu bila dia masuk, dia pun angkat jubah dia. Dia senseng jubah dia. Dia takut basah sebab dia ingat air. Oh, dia ingat dia hebat dah. Nabi Sulaiman ajar dia, Allah maha gagah. Allah yang bagi kat aku ni. Hang ingat hang hebat sampai disembah matahari. Matahari itu pun makhluk yang Allah cipta. Nabi Sulaiman buat tu nak bagi dia sedar. Dia pun ansa qadha. Dia angkat jubah dia. Takut basah sebab dia ingat air yang berombak, air laut. Lalu Nabi Sulaiman kata, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Nabi Sulaiman kata, Kak Yung oi, hak tu bukan ayak Kak Yung, hak tu lantai daripada kaca. Malu dia. Termalu Balqis. Lalu dia sedar bahawa dia tidak punya apa-apa. Lalu dia pun berkata, qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diri aku. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillah Rabbil alamin. Aku serahkan dirimu kepadamu ya Allah, dan aku bersama Sulaiman. Kesedaran tu ada. Bila hati nampak benda tu betul. Pentingnya hati. Samalah dengan ahli sihir yang berkhidmat untuk Fir'aun. Puluh tahun bekerja untuk Fir'aun, dapat upah itu ini, gaji macam-macam. Tuan-tuan, ketika mereka melihat talqafu ma yafikun, ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, talqafu ma yafikun, memakan semua sihir-sihir mereka. Ketika itulah faulqiyas saharatu sajidin, mereka jatuh tersungkur dan sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun, yakni Allah. Ada juga yang tak sedar seperti Namrud. Namrud tak jumpa kesedaran. Tu contoh-contoh Allah buat. Namrud dicabar oleh Nabi Ibrahim. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Ibrahim, menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkannya di barat. Maka sekarang engkau terbitkan matahari daripada barat. Macam tu dicabar, tetap kufur kerana hati dah hancur. Baik, itulah kalau kita nak selamat, ni dalam ni kasih bersih dulu. Dalam ni jangan ada busuk, hasad, dengki, jahil, tak nak mengaji. Oh, jangan. Dia akan bertakung di dalam bekas ini. Akhirnya kebenaran reject. Semuanya ditolak tanpa ada alasan. Akhirnya kita akan sesat, tak jumpa jalan. Ingat, nak selamat, patuh kepada perintah Allah. Jangan cakap banyak apa yang Allah tentukan. Ayat 36 Suratul Ahzab. Baik. Maka ayat 99 mereka mengakulah, wa ma adallana illal mujrimun. Kami ini disesatkan oleh golongan yang berdosa. Dah dunia awak tak mau nak sedar. Begitu. Baik, 100. Fama lana min syafi'in. Maka dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapa pun untuk memberi pertolongan. Ada kalimah syafi'in, makna syafaat. Syafaat, syafaatul kubra di bumi akhirat. Syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita dambakan. Maka atas dunia jangan lupa bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus bersolawat kepada Nabi walau 100 kali sehari. Jangan putus. Buat tuan-tuan kerana Rasulullah
menjadi manusia yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Maka mereka mengaku, fama lana min syafi'in, habislah kami pada hari kiamat, tak ada siapa nak tolong. Wala sadiqin hamim, ayat seterusnya, dan tiadalah sahabat karib yang bertimbang rasa. Wala sadiq, tak ada dah kawan member belah pi ke mana tak tahu. Tak ada dah, hilang. Kawan duduk sama pasal bendera itu tak tahu pi mana, hilang. Hilang dah, belah dah, tak mau tolong dah. Masing-masing nafsi-nafsi. Wala sadiqin hamim, tak ada teman, tak ada kawan, syafaat tak ada. Cuba tuan-tuan muslimat bayang, berdiri di padang mahsyar, member tak ada nak tolong, syafaat Nabi pun tak dapat. Cubalah bayang, na'udzubillahi min zalik. Kalut tak kalut suasana pada waktu itu. Akhirnya timbullah perkataan mereka, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Lalu mereka pun berkata, maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi, supaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Falau, kalaulah, tak ada dah. Anna lana karrah. Karrah makna ulang. Maknanya kalau kami boleh ulang balik hidup di dunia, kami boleh patah balik ke dunia, Allah hidupkan kami balik, hantar balik ke dunia, fanakuna minal mu'minin, confirm kami jadi orang beriman. Nak menyesal buat apa dah? Ni dunia ni, tempat kita nak tengok kebenaran, tempat kita nak lawan kebatilan. Sini dunia, bukan di sana dah. Sana tempat nak balas dah. Nak menyesal buat apa? Allah cerita benda ni kat kita supaya kita sedar penyesalan di dunia, bukan di sana. Di sini menyesal, ada masa untuk berpatah balik. Jangan di sana, tak ada masa dah. Imam Ghazali ketika membahaskan bentuk-bentuk ayat macam ni, walau tara idzil mujrimuna nakusurihim ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na, kan ayat tu dalam sajadah. Nak patah balik, kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, ya Allah patahkan kami ke dunia. Imam Ghazali kata, wahai si bodoh, wahai si bodoh, tidakkah daripada dunia itu kamu datang? Kamu nak minta balik semula? Apa bodohnya kamu? Kata Imam Ghazali ketika dia bahas ayat yang semisal dengan ni, iaitulah, wahai si bodoh, daripada dunia itulah kamu datang. Dan Allah bagi kamu nyawa, Allah bagi kamu sihat, Allah bagi kamu waktu lapang, umur, masa, harta. Kenapa kamu tak mau buat? Kenapa kamu tak mau adunkan semua itu untuk mencapai darjat ketaatan kepada Allah? Itulah yang kita pesan. Pesan sangat pada diri saya dulu, tuan-tuan dan muslimah. Gunakanlah apa yang Allah bagi dekat kita. Jangan kita sia-siakan waktu lapang, sihat, harta. Ya Allah, tuan-tuan, mati dia tak ada warning, tuan-tuan. Kita tengok kan minggu lepas di Elmina, saya selalu lalu situ. Kalau nak pergi kuliah di Sungai Buloh, saya akan lalu Gatri, potong Gatri, lalu Elmina, kapal terbang jatuh. Tuan, ini cerita mati. Tuan-tuan pun tengok video, tuan-tuan pun baca paper. Inilah mati yang tak ada warning. Saya baca dalam The Mail, 2:46 PM hantar signal ke Subang Airport untuk permission untuk landing. 2:47 down. Seminit dah. Jarak jatuh dengan Subang 6.44 km. Bukan jauh mana. Daripada Langkawi pukul 3-5 minit. ETA lah, estimate time arrive, ETA.
3-5 minit. 2.46 hantar signal permission nak landing. 2.47 kalau pilot dia panggil nose diving. Saya ramai kawan saya pilot di KL. Mereka sebut hak tu dia panggil nose diving, iaitu hidung dulu, muncung dulu. Baik, itulah kesian kita. Allahu Akbar. Tak ada siapa yang minta. Ingat tuan-tuan, bila sampai masa mati dan bila belum sampai masa takkan mati. Tuan baca paper, saya baca kisah guru tadika tu, perempuan, guru tadika. Dalam kereta dia ada 2 orang pelajar autism yang tidak berapa sihat. Autism, dia nak hantar ke rumah parents, rumah mak ayah ni di Denai Alam, tak silap saya, di Shah Alam. So dia di belakang kereta Grab almarhum Syarifuddin ni, yang kapal terbang tertimpa tu. Dia duduk di belakang waktu tu. Dia kata dalam paper kita baca, Allah gerakkan hati saya untuk potong kereta ni dengan laju. Itu kata, kalau hadis Melayu, berpantang maut sebelum ajal. Tu hadis Melayu. Cerita dia belum sampai mati. Dia kata Allah gerakkan hati saya. Kata cikgu perempuan tadi kan, potong kereta arwah ni dengan laju. Saya pun potong aja sampai ke Petroban. Ini kata belum sampai masa. Yang engkau potong tu sampai masa dah. Yang engkau pergi, engkau belum sampai masa lagi. Belum lagi iza jaa ajaluha. Itulah iman. Maka arwah Syarifuddin habis. Pemandu Grab yang 1 jam sebelumnya dia menolak permohonan seorang pelanggan, dia tolak, dia tak mau. Dia bawa rupanya malakul maut tunggulah. Ini mati. So kita kena beringat. Sedih kita orang sidam seorang, hak pakcik driver Grab tu orang berlih. Tuan, inilah mati. 8 dalam kapal terbang, 2 di bawah. Kita tak pernah nak sangka benda yang kita tak pernah fikir, tapi Allah nak ajar, kamu mesti bersedia, kamu by all means, kamu mesti bertaubat atas segala dosa-dosa kamu. Kamu kena bersihkan diri kamu, sebab kamu tak tahu bila nak dipat meninggalkan dunia. Tak tahu. Allahu Akbar. Tak ada siapa yang sangka benda ini akan berlaku, dan kita harap dapat selesailah kes, sebab kotak hitam agak teruk hancur. So kotak hitam dah hantar di Singapura. Singapura tak boleh nak analyze. Singapura reject sebab terlalu teruk dia punya damage. So tak dapat extract data, dan dia hantar kotak hitam sekarang ke Amerika. So tunggulah, harap-harap boleh dapat maklumat what's happening inside the craft. Dan kalaulah Amerika pun reject, kata pakar-pakar penerbangan, maka kita akan buat andaian sahaja. Maka kita akan pergi kepada andaian. Sebab kotak hitam tak boleh bagi jawapan, hancur teruk. Sebab dia nose diving. Kawan-kawan saya pilot beritahu, kalau enjin dua-dua break off, enjin dua-dua jam, enjin kapal terbang 2, kalau dua-dua mati, dia kata no problem. Depa habaq no problem, kita dengar kembung. Depa habaq no problem, kita dengar kembung perut. Kata no problem. Ada seorang sahabat saya, Kapten Salman, dia duduk di Melawati, dia pilot. Dia kata tak ada masalah, kita boleh glide. Kita boleh glide. Boleh apa? Melunsur lah, gliding. Kita boleh susur, melunsur, boleh cari padang ke, dan menjadi suatu undang-undang bagi pilot, mereka tidak akan rempuh taman perumahan. Itu undang-undang dia. Dia mesti elak. Dia mesti cari kawasan yang lain. So waktu glide itu bolehlah cari hutan mana ke, paya bakau ke, sungai ke, laut ke, boleh glide. Kalau enjin failure dua-dua, mereka kata tak ada masalah. Tapi yang ni tak tahulah ustaz, dia kata. Wallahu a'lam. Apapun ajal sudah sampai. Itulah mati. Nah, ada seorang tu kan, kita baca paper, ada seorang tu pembantu kepada yang berhormat Exco ni kan, dia hafal Quran, kulit dia langsung tak terbakar, baju saja terbakar, dan jasad dia lah yang mula-mula dicam dengan mudah. Sebab dia hafal Al-Quran. Pembantu kepada Exco Pahang yang meninggal.
Allahu Akbar. Inilah kemuliaan orang yang menghafaz Al-Quran. Muslimin dan muslimat, ala kulli hal, bersedia. Apa jalan kita semakin meningkat usia, kita semakin tua, kita akan pergi meninggalkan dunia yang sebentar ini. Maka janganlah hidup ini disia-siakan sampai nanti kita nak minta patah balik ke dunia. Tak ada. Maka ikutlah Islam, insya-Allah. Kamu jadi pemimpin, ikut Islam. Insya-Allah Allah akan bantu selamat kita dunia dan akhirat. Insya-Allah. Okey, habis ayat. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat tanda yang membuktikan keesaan Allah, dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Itulah manusia. Walakinna aktsarahum la yu'minun. Wa ma kana aktsarahum mu'minin. Itulah banyak manusia tak hendak beriman. Lalu kata Allah, itulah wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan Tuhanmu wahai Muhammad adalah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha mengasihani. Insya-Allah panjang usia bulan hadapan kita akan mula membaca kisah Rasul yang seterusnya, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Kita akan lihat dan saya akan bahaskan nanti bila sampai masanya struktur kapal di sudut engineering. Kita kena faham betapa hebatnya Nabi Nuh. Nanti kita akan bahas, adakah kapal Nabi Nuh itu oval atau depan dia 4 segi. Itu semua kita akan lihat berdasarkan perbahasan para ulama dan di sudut kejuruteraan, ilmu dan sebagainya. Insya-Allah kita akan sebut supaya kita dapat faham betapa hebatnya Nabi Nuh, seorang engineer, seorang rasul yang membina kapal dengan begitu hebat, dengan struktur ilmu kejuruteraan yang tidak boleh ditolak oleh manusia. InsyaAllah sampai masanya saya akan bahas a bit detail tentang bab itu supaya kita nampak Islam ni kaya dan hebat. Barat hanya mencuri sahaja ilmu-ilmu ini daripada kita. Sebenarnya kitalah yang paling hebat, tetapi bila tinggalkan Islam, kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.